Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Salam satu Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Dan kita telah ubah jadual kita. Kebiasaannya kita akan membaca perkongsian Sunan Tirmizi ataupun Jami' Tirmizi pada waktu siang, pada waktu pagi dan juga petang. Namun pada bulan Ramadan kita ubah jadual kita pada waktu malam. Mudah-mudahan dengan niat untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Marilah sama-sama sebelum kita mulakan, kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa kurbih wa thawabih. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita nak mulakan dengan kita nak mengamalkan doa yang digalakkan untuk kita memperbanyakkan zikir dan doa yang kita digalakkan untuk memperbanyakkan pada bulan Ramadan. Maka sama-sama ikut. Ini semua daripada hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, dan doa yang terakhir kita biasa dengar adalah hadis riwayat Tirmizi. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lagi sekali. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Okay, alhamdulillah. Marilah sama-sama kita mulakan pembacaan kitab hadis Jami' Tirmizi. Kalau mengantuk ke apa, para pelajar pun boleh basuh muka kalau mengantuk dan sebagainya. Okey. Muka riwayat 2189. Dari situ Fi. Ubat strepsil mana? Tak ada Okey, nanti ambil. Okey, kita telah tiba berkenaan tentang hadis-hadis berkenaan tentang fitnah. Berkenaan tentang fitnah di akhir zaman. Maka pada bab yang ke-25, Imam Tirmizi membawakan berkenaan tentang Ahlus Syam, penduduk Syam. Hadis-hadis yang datang berkenaan tentang penduduk Syam. Maka pada riwayat 2185 kita 89, kita nak dengar dulu sanad daripada pembacaan para pelajar Hidayatul Muttaqin. Baca.
daripada Qurrah radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza fasada," apabila rosak penduduk Syam, fala khaira, maka tidak ada lagi kebaikan pada kamu. Bila penduduk Syam pada waktu itu rosak dan diuji, maka pada waktu itu umat Islam yang lain pun pada waktu itu akan menanti ujian yang menimpa mereka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu," berterusan, "ta'ifatun," akan ada satu kumpulan, "min ummati," daripada umatku, "mansurin," mereka sentiasa dibantu, mendapat bantuan Allah, "la yadurruhum," tidak mendatangkan mudarat kepada kumpulan ini, "man khazalahum," siapa yang menghina dan tidak ingin untuk membantu mereka, "hatta taqumas sa'ah," sehingga datangnya kiamat." Maka ada satu kumpulan yang mana sentiasa dibantu oleh Allah, walaupun mereka ini ingin dibinasakan oleh seluruh musuh Allah, dan ini berterusan sehinggalah kiamat. Berkata Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, telah berkata Ali ibn al-Madini, mereka hum ashabul hadis, yang dimaksudkan dengan orang-orang yang dibantu oleh Allah, orang-orang yang berterusan menegakkan kebenaran, adalah mereka para ulama hadis. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Hawalah, Abdullah bin Umar, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhum. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat yang ke-2190. Teruskan. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi SAW telah ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai utusan Allah, aina ta'muruni? Aina ta'muruni? Kemanakah engkau perintahkan aku apabila banyaknya tanda-tanda besar kiamat, apabila banyaknya pada waktu itu fitnah-fitnah yang berlaku?" Maka Nabi SAW bersabda, "Ha huna." Nabi memberi isyarat. "Wa naha biyadih," dan Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangan baginda nahwa Syam, ke arah Syam. Maka Nabi SAW bersabda, bila semakin banyak fitnah yang berlaku, bila zahir begitu banyak tanda-tanda besar kiamat, maka pada waktu itu pergilah menuju ke Syam. Ini hadis-hadis yang menerangkan tentang kelebihan bumi Syam. Dan kita nampak zaman kita bumi Syam pun diuji dengan perang yang berterusan untuk tempoh yang berlarutan bertahun-tahun. Moga Allah kurniakan kemenangan, dan juga moga Allah SWT kurniakan bantuan dan pertolongan kepada penduduk Syam. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-26, Nabi SAW memberikan pesanan dan peringatan. Sabda Nabi, "La tarji'u," janganlah kamu umat Islam kembali, "ba'di," selepas kewafatanku, "kuffaran," berperangai seperti orang-orang yang kafir, musuh-musuh Islam. Bagaimana? "Yadribu ba'dukum riqaba ba'din," kamu berperang dan kamu memenggal leher sebahagian daripada kamu akan sebahagian yang lain. Maka jangan berperangai seperti musuh-musuh Islam di mana kamu bergaduh sesama sendiri. Namun pesanan ini sebenarnya menunjukkan itulah yang berlaku. Dan di mana-mana umat Islam bergaduh sesama sendiri, bahkan ada yang berperang sesama sendiri. Riwayat 2191 terus. Kuat sikit suara. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tarji'u," ala tarji'u, lihat kepada Sahara pada baris yang kedua, ay la tasiru, janganlah kamu menjadi selepas daripada kewafatanku kuffaran. Apakah maksud kuffaran? Ay mustahillina lil qital, kamu menganggap pada waktu itu boleh, halal untuk menumpahkan darah umat Islam. Maka jangan kamu menjadi seperti musuh-musuh Islam.
Maka sabda Nabi, yadribu, kamu memenggal sebahagian kamu tengkuk dan leher sebahagian kamu yang lain. Berperang sesama sendiri, membunuh sesama sendiri di kalangan umat Islam. Dan di dalam bab ini ada, dan ini menggambarkan tanda-tanda kiamat, menggambarkan fitnah yang berlaku. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, Jarir bin Abdullah, Abdullah bin Umar, Qurs bin Al-Qamah, Wasilah bin Asqa' dan As-Sunabih radhiyallahu taala anhum. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-27 berkenaan tentang galakan daripada Nabi bila terjadinya fitnah, bila terjadinya perperangan dan pergaduhan, maka kalau boleh janganlah libatkan diri dengan mana-mana pihak. Bab yang ke-27 terus. Sabda Nabi, annahu takunu fitnah, kelak akan berlakunya fitnah, al-qa'idu fiha, orang yang duduk padanya, maksudnya tidak turut serta, adalah lebih baik daripada orang yang turut serta. 2192. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata sewaktu fitnah yang berlaku kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana Uthman bin Affan telah dikepung oleh pemberontak-pemberontak yang ingin untuk membunuhnya, dan beliau bersifat sabar dan pada waktu itu tidak menggunakan kekerasan walaupun beliau mampu untuk menghalau perompak yang jumlahnya tidaklah ramai, hanya beberapa ratus orang. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mana fitnah Uthman, asyhadu, aku bersaksi bahawa sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, innaha satakunu fitnah, sesungguhnya kelak akan terjadinya fitnah, al-qa'idu fiha, orang yang duduk ketika mana berlakunya fitnah. Apakah maksud duduk? Dia tidak terlibat. Khairun, adalah lebih baik, minal qa'im, daripada orang yang berdiri, maksudnya orang yang ada terlibat sedikit. Wal qa'imu, dan orang yang berdiri yang terlibat sedikit, khairum minal mashi, adalah lebih baik daripada orang yang berjalan, maksudnya terlibat banyak. Wal mashi, dan orang yang berjalan sewaktu berlakunya fitnah, khairum minas sa'i, adalah lebih baik daripada orang yang berlari, maksudnya orang yang terlibat banyak. Setiap orang yang mengurangkan penglibatan di dalam mengambil serta dalam mana-mana fitnah, dalam mana-mana pihak yang sedang berlakunya fitnah, maka itu adalah lebih baik, sabda Nabi. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian berkata para sahabat, afra'aita, mereka bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah pandangan tuan, indakhala alayya, jika ada musuh yang masuk ke rumahku, wa basata yadahu, dan dia menghadapankan tangan dia untuk membunuhku, maka adakah aku perlu membunuh dia? Sabda Nabi, kun, jadilah kamu seperti anak Adam. Anak Adam yang bagaimana? Lihat kepada Sahara pada baris yang terakhir, iaitu anak Adam yang bernama Habil. Apabila Qabil ingin untuk membunuhnya, maka apa Al-Quran cerita? Dia berkata, ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtula, kalaulah engkau nak membunuh aku, maka aku tidak akan mengkedepankan tanganku untuk membunuh kamu. Maka sabda Nabi, kalaulah mampu, jangan langsung terlibat dalam fitnah yang pada waktu itu berlaku sesama umat Islam, sehingga kalaulah ada musuh yang masuk ke rumah kamu, ingin untuk membunuh kamu, walaupun kamu tidak terlibat dengan mereka, maka janganlah kamu mengangkat tangan untuk membunuh mereka kalau mampu. Terus, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah, Khabbab bin Al-Arad, Abu Bakrah, Abdullah bin Mas'ud, Abu Waqid, Abu Musa dan Kharashah radhiyallahu taala anhum. Terus, hadza hadisun dan diriwayatkan juga hadis ini daripada Nabi SAW daripada sanad yang berbeza. Bab yang ke-28, Nabi SAW menerangkan kelak berlakunya fitnah yang mana ianya seperti malam yang begitu gelap dan manusia tidak tahu mana satu yang betul, mana satu yang tidak. Dan ini semakin daripada zaman ke zaman, ianya akan nampak semakin kenyataan Nabi SAW.
Dan akan datangnya waktu yang mana manusia berperang dan dia tidak tahu kenapa dia berperang. Dia bertengkar bergaduh, dia tidak tahu kenapa dia bertengkar bergaduh. Maka inilah fitnah-fitnah yang Nabi SAW telah berikan peringatan kepada kita. Babu maja'a, sabda Nabi berkenaan tentang satakunu fitnah, kelak akan berlakunya fitnah. Kaqita'il lailil muzlim, seumpama sebahagian daripada malam yang gelap. Kalaulah malam yang gelap langsung tak ada lampu, maka pada waktu itu kita tidak tahu di mana jalan, di mana lubang, di mana arah tuju dan sebagainya, tidak tahu. Itulah umpama fitnah yang bakal berlaku. Terus daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru, bersegeralah kamu bil a'mali, untuk melakukan amal. Bersegera melakukan amal. Jangan kita tangguhkan, jangan kita tunggu, jangan kita kata tunggulah waktu akan datang baru nak beramal. Jangan. Setiap zaman akan datang lagi banyak fitnah dan ujian. Sabda Nabi, badiru bil amal, bersegeralah kamu untuk beramal. Fitanan, sebelum datangnya fitnah-fitnah. Kaqita'il lailil muzlim, seperti sebahagian daripada malam yang begitu gelap. Yusbihur rajul, dan fitnah pada zaman itu begitu dahsyat. Bagaimanakah perangai manusia? Sabda Nabi, yusbihur rajul, ada seseorang yang pada waktu pagi mukminah, keadaan dia seperti orang beriman. Wa yumsi kafirah, dan pada waktu petang dah menjadi orang yang kafir. Pagi beriman, petang kafir. Wa yumsi mu'mina, pada waktu petang dia beriman. Wa yusbihu kafirah, pada waktu pagi dia menjadi kafir. Kenapa begitu? Sabda Nabi, yabi'u ahaduhum, salah seorang daripada kamu menjual agama dia bi'aradim, dengan pertukaran barangan yang hina, yang sedikit, minad dunia, daripada dunia. Agama dah tak ada nilai. Fitnah begitu dahsyat, agama dah tak ada nilai, manusia menjual agama untuk dunia. Manusia pada waktu itu menukar agama untuk dunia dia. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat yang ke-2194, terus riwayat yang lebih kurang sama. Terus daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam istayqaza, telah terbangun pada satu malam. Faqala, maka Nabi bersabda dengan penuh ta'ajub, subhanallah, maha suci Allah, madza unzila al-lailata minal fitnah, fitnah apa yang telah diturunkan malam tadi. Nabi SAW ditunjukkan dengan fitnah-fitnah, maka Nabi bersabda, fitnah apakah yang telah diturunkan malam tadi? Madza unzila minal khazain, khazain di sini bermaksud ar-rahmah, rahmat apakah yang telah diturunkan? Maka daripada sini kita faham, walaupun banyaknya fitnah, tapi dalam setiap fitnah, kalaulah manusia itu mengikut petunjuk Rasulullah, maka dia tetap akan beroleh rahmah, tetap akan beroleh jalan hidayah dan petunjuk. Man yuqidhu sawahibal hujurat, siapakah yang telah mengejutkan orang-orang yang tidur? Dan sawahibul hujurat di sini maksudnya adalah ummahatul mukminin. Daripada sini juga kita belajar bahawa ketika mana berlakunya fitnah, maka pada waktu itu sebagai satu isyarah pentingnya untuk kita mengejutkan ahli keluarga kita dan mengajak mereka untuk menyibukkan diri dengan beribadah. Kalaulah tidak, akan terlibat juga di dalam fitnah tersebut. Minta maaf. Allahumma salli ala Muhammad. Maka apabila berlakunya fitnah, pentingnya untuk kita memelihara keluarga kita daripada terjebak dengan fitnah. Sebab itu Nabi umpamakan dengan siapakah yang mengejutkan ummahatul mukminin yang Nabi gelar sebagai sawahibul hujurat. Kemudian antara fitnah yang Nabi SAW sebut adalah ya rubba kasiyah, berapa ramai orang yang nampak berpakaian di dunia, namun ariyah, akan bertelanjang pada hari akhirat. Apakah maksud seseorang yang ketika mana di dunia berpakaian tetapi akan bertelanjang di hari akhirat?
Maka ada beberapa makna. Makna yang pertama, pada sahara, berapa banyak orang yang di dunia pada waktu itu mewah, namun pada hari akhirat, pada waktu itu dia menjadi orang yang fakir dan susah. Dan juga ada beberapa makna yang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Namun di sini kita difahamkan oleh Nabi SAW, bila berlakunya fitnah, perlu untuk kita menyedarkan, mengejut keluarga kita dan menyebukkan mereka untuk beribadah. Sebab itu kita nampak pada baris yang kedua sahara, la yanbaghi lahunna taghaful anil ibadah. Tidak selayaknya bila berlakunya fitnah maka lalai daripada beribadah. Bi'timadi ala qurbin nabi, dengan harapan kami ni dekat dengan nabi. Tidak. Pada waktu itu walaupun ada hubungan dengan orang yang soleh, dengan orang yang baik, tetap ketika mana zaman fitnah, Nabi mengajar kepada kita untuk menyibukkan diri dengan ibadah. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang sahih. Riwayat yang ke-2195. Terus sabda Nabi SAW, takunu kelak baina yaday sa'ah, sebelum berlakunya kiamat, fitanun, akan berlakunya fitnah-fitnah, ka qita'il lailil muzlim, dan fitnah pada waktu itu begitu dahsyat seperti bahagian daripada malam yang gelap. Tidak diketahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang dusta, mana yang benar, tidak diketahui. Maka Nabi berikan gambaran dahsyatnya fitnah. Yusbihur rajul fiha mu'mina, ada orang yang pada waktu pagi berada dalam keadaan beriman, wa yumsi kafira, dan pada waktu petang telah menjadi kafir. Wa yumsi mu'mina, ada orang pada waktu petang beriman dan waktu pagi dia menjadi kafir. Kenapa manusia boleh menjadi begitu? Mereka ubah agama dengan begitu mudah. Sabda Nabi, yabi'u aqwam, menjual sebahagian daripada manusia, dinahum, agama mereka, bi, dengan pertukaran, aradid dunia, barang-barang yang murah daripada dunia, harta dunia yang murah, mereka sanggup menjual agama mereka. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah, Jundab radhiyallahu taala anhum, Nu'man bin Bashir, Abu Musa radhiyallahu taala anhum. Hadis ini adalah hadis yang gharib daripada sanad ini. Riwayat yang ke-2196. Teruskan. Maka hadis yang lebih kurang sama, cuma ada penambahan. Sabda Nabi SAW menggambarkan tentang fitnah yang bakal berlaku. Sabda Nabi, yusbihur rajul, berpagi seseorang itu dalam keadaan beriman, wa yumsi kafirah, dan bila berpetang dia berkeadaan kafir. Pada waktu itu agama menjadi tidak bernilai. Dan ini pun kita dah mula nampak pada zaman kita, bagaimana manusia meletakkan agama pada entah kedudukan yang keberapa. Pada waktu itu dia tidak mengambil kira tentang halal dan haram, tentang akidah kepercayaan, tidak lagi diambil kira. Moga Allah pelihara dan jaga. Sabda Nabi SAW, pagi beriman, petang pada waktu itu menjadi kafir. Wa yumsi mu'minah, petang dalam keadaan beriman dan pagi pada waktu itu menjadi kafir. Sebahagian para ulama menggambarkan ini adalah perangai dan sikap zahir dia. Kejap dia boleh menjadi orang yang berperangai sangat baik beriman, dan pada waktu yang lain sekelip mata dia boleh berubah menjadi orang yang berperangai pada waktu itu kufur dan seperti orang yang tidak beriman. Sabda Nabi SAW lagi, yusbihu, ada juga mereka pada waktu pagi mereka menganggap haram untuk menumpahkan darah saudara Islamnya, dan ataupun mengganggu kehormatan saudara Islamnya, ataupun mengambil harta saudara Islamnya. Wa yumsi, namun pada waktu petang dia menganggap halal untuk menumpahkan darah saudaranya. Begitu juga wa yumsi, pada waktu petang menganggap haram dan pada waktu pagi menganggap halal. Kejap pada waktu itu dia menghormati, kejap pada waktu itu dia mengambil nyawa, menumpahkan darah, pada waktu itu menghalalkan maruah saudara seislamnya, dalam sekelip mata dia berubah.
Inilah tanda-tanda fitnah akhir zaman sabda Nabi. Riwayat 2197 terus. Daripada Wa'il bin Hujr, sahabat Nabi radhiyallahu taala, beliau berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, dalam keadaan ada seseorang bertanya kepada Nabi, maka pada waktu itu faqala, lelaki tersebut bertanya, ara'aita, apakah pandangan tuan wahai Rasulullah? Ara'aita. Okey lagi ke semua, kena ngantuk dah? Okey. Ara'aita juga bermaksud akhbirni, maklumkanlah daku wahai Rasulullah, in kana alaina umara, jika yang menjadi pemimpin kami adalah pemimpin yamna'una, mereka menahan hak kami mereka tak bagi, wa yas'aluna, namun mereka meminta daripada kami haqqahum, untuk menunaikan hak mereka. Pemimpin yang mana pada waktu itu hak kami mereka tak bagi, tapi hak mereka minta untuk kami buat. Maka apa yang patut kami buat pada zaman itu wahai Rasulullah? Maka sabda Nabi SAW, isma'u, tetap mendengar, wa ati'u, dan tetap taat. Sebab zaman itu fitnah, masing-masing pada waktu itu ada idea dia, ada pandangan dia, ingin pada waktu itu memberontak, ingin pada waktu itu orang lain ikut kehendak dia. Masing-masing ada zaman fitnah. Maka sabda Nabi, tidak. Kalaulah kamu ada pemimpin yang seperti itu, yang tidak memberi hak kamu, namun menuntut kamu untuk menunaikan hak mereka, jangan menimbulkan fitnah. Sabda Nabi, isma'u, dengarlah, wa ati'u, dan taatlah, fa innama alaihim ma hummilu, maka sesungguhnya mereka akan disoal dengan apa yang mereka diberikan tanggungjawab. Mereka akan kena jawab setiap apa yang mereka abaikan daripada tanggungjawab. Namun wa alaikum, dan kamu juga akan dipersoalkan ma humiltum, apa yang ditanggungjawabkan kepada kamu. Maka jangan timbulkan fitnah. Dan kita nampak pada banyak negara-negara umat Islam, apabila mula pada waktu itu mengangkat senjata, maka fitnahnya berlarutan berlanjutan untuk tempoh yang sangat-sangat lama. Orang yang tidak berdosa menjadi mangsa, kanak-kanak pada waktu itu menjadi mangsa. Maka Nabi SAW mengingatkan kita untuk tidak memulakan fitnah yang baru. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-29 berkenaan tentang pembunuhan besar-besaran, berkenaan tentang al-harj. Al-harj bermaksud pembunuhan besar-besaran. Riwayat 2198. Lampu ni rasa kena tarik ke sini sikit, tapi kena melalui bawah ni. Okay. Lagi sini lagi, kena angkat ni sekejap. Okey, minta maaf. Sini sikit. Okey. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, minta maaf kita santai-santai je. Sebab kelas ni sampai pukul 3, tapi kita akan ada break dan sebagainya. Sekadar dengan niat untuk menghidupkan malam Ramadan. Sini lagi sikit. Okey. Okey, kepada sahabat yang kali pertama bersama, sebenarnya kita sedang membaca hadis-hadis riwayat Tirmizi. Yang mana pada tahun ni kita bersama dengan para pelajar, sebenarnya depan saya ada para pelajar, kita cuba nak khatamkan 3 kitab. Bukan cuba, memang kena khatamkan 3 kitab. Jami' Tirmizi kita sedang baca, dah lebih daripada separuh, alhamdulillah. Nanti lepas raya, maka kita nak sambung Sahih Muslim, dan pada hujung tahun kita nak baca Sahih Bukhari. Mudah-mudahan dengan kita baca sabdaan Nabi menjadi bekalan untuk setiap daripada kita. Amin ya rabbal alamin. Okey. Maka Imam Tirmizi membawakan hadis berkenaan tentang pembunuhan besar-besaran, al-harj. Al-harj bermaksud pembunuhan besar-besaran. Okey, al-harj pada maksud asalnya kita lihat sahara baris yang ketiga, al-fitnah. Apa sebenarnya adalah al-fitnah?
namun ditafsirkan sebagai al-harj ataupun al-qatal, pembunuhan, kerana itu yang menjadi penyebab kepada fitnah. Riwayat 2198. Silakan. Sesungguhnya akan datang beberapa waktu selepas kamu. Waraikum ay ba'dikum. Selepas daripada kamu akan datang beberapa hari. Sabda Nabi SAW, yurfa'u fiha al-ilm. Ilmu akan diangkat. Bagaimanakah ilmu diangkat? Dimatikan orang berilmu. Maka setiap zaman pada waktu itu dimatikan orang berilmu, namun pelapis pada waktu itu tidak ada. Pelapis tidak ada. Macam kita lah, kita pun pada waktu itu ilmu dah tak banyak. Ilmu dah tak banyak. Pada waktu itu kita pun belajar pun tak seberapa. Banyak lagi cabang ilmu yang kita tak tahu. Berbanding dengan orang yang terdahulu, mereka habiskan usia mereka untuk ilmu. Maka maksud diangkat ilmu, boleh tulis di situ, bimautil ulama, dengan matinya para ulama. Dan pelapis pun pada waktu itu tidak ada untuk menggantikan apa yang Allah telah ambil daripada para ulama. Kemudian sabda Nabi, akan datang pada waktu itu fitnah, wa yaksuru fihal harj. Pada waktu itu akan terjadi dengan begitu banyak al-harj. Maka para sahabat pun bertanya, wahai utusan Allah, apakah yang Tuhan maksudkan dengan al-harj? Sabda Nabi SAW, al-qatal, iaitu pembunuhan. Akan berlakunya pembunuhan yang sangat banyak. Nanti kita akan baca riwayat-riwayat kadar pembunuhan yang berlaku. Yang mana dalam sebahagian riwayat menyebut daripada 1000 orang hanya seorang yang selamat. 999 orang akan terbunuh. Daripada 1000 orang hanya seorang yang selamat. Itulah fitnah yang berlaku. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah, Khalid bin Walid, Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhum. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Saya pun lupa nak meraihkan di ruangan Facebook Muhammad Fauzi bin Ali. Terima kasih. Roslan Miasin, Imam Syati, Salih Aman, Dr. Abdullah Muhammad, kemudian Cik Ani, Nurani Ahmad, Sin Ismail, kemudian Zizali, Azizah, Nur Hamidah Ida daripada Medan, kemudian Asia Hussein, Saijah Ali, Zarina Ali, Siti Zawiyah, Nora Adam, Faizah Taylor, Alma Wan Norma, Siti Rahayu, Azli Wadi Abdullah, Ummi Sulistiani dan juga Nur Ani Ahmad. Di ruangan TikTok pun ramai. Ada 1, 2, 3, Siti Zubaidah dan juga Zana, Amy, Mimi dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih kepada yang bersama pada malam ini. Kita sedang membaca daripada hadis Tirmizi. Okey, kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang kita nak buat? Apa yang kita nak buat bila berlakunya pembunuhan besar-besaran? Riwayat 2199 teruskan. Wabi ilaihi qala haddatsana. Raddahu bermaksud rafa'ahu. Mereka memarfu'kan. Boleh tulis di situ terus. Maka Nabi menegaskan berkenaan tentang fitnah pembunuhan berbesar-besaran berlaku, apa yang patut buat. Sabda Nabi, al-ibadah, menyibukkan diri dengan beribadah. Fil harj, ketika mana berlakunya fitnah pembunuhan besar-besaran. Kahijrati, pahalanya adalah seperti berhijrah menuju kepada Nabi. Maka apakah maksudnya lihat kepada Sahara? Maka ketika mana berlakunya fitnah, wa innama fuddilat, dan diberikan kelebihan yang besar orang yang beribadah pada waktu itu, li'anna an-nas yaghfuluna anha, kerana bila berlakunya fitnah tersebut, masing-masing manusia lalai daripada ibadah. Mereka tidak menyibukkan diri dengan ibadah. Wala yatafarraghun, dan mereka tidak pada waktu itu meluangkan masa dengan beribadah. Mereka lupa untuk beribadah. Masing-masing dengan perjuangan dan slogannya, tapi mereka lupa untuk beribadah. Maka sabda Nabi, kelebihan beribadah ketika mana berlakunya fitnah adalah sama seperti pahala berhijrah. Terus
Maka Nabi mengajar kepada kita, kata Imam Tirmizi pada bab yang ke-30, bila berlakunya fitnah, maka buatlah pedang daripada kayu. Apakah maksud buat pedang daripada kayu? Lihat kepada Sahara pada baris yang kedua, kinayatun antarkil qital. Nabi mengajar jangan melibatkan diri dalam peperangan. Kinayatun antarkil qital. Bila berlakunya peperangan dan berlakunya pada waktu itu al-harj, fitnah, maka pada waktu itu jangan melibatkan diri dalam peperangan. Maka buatlah pedang daripada kayu. Jangan pada waktu itu melibatkan diri dalam peperangan. Riwayat 2200 terus. Sabda Nabi SAW, "Idza wudi'a as-sayfu fi ummati." Apakah maksud wudi'a as-sayfu? Lihat kepada Sahara pada baris yang kedua, ai idza zahara al-harbu. Apabila telah bermulanya peperangan, fi ummati, di kalangan umatku, umat Islam, lam yurfa, maka tidak akan berhenti, anha, daripada umatku peperangan tersebut, ila yaumil qiyamah. Bila dah bermulanya peperangan di kalangan umat Islam, sabda Nabi, ianya tak akan berhenti. Walaupun bukan seluruh tempat pada awalnya ada yang berperang sana sini, tetapi Nabi bersabda bila dah bermulanya peperangan, maka ianya tidak akan terangkat sehingga hari kiamat. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Riwayat 2201 terus. Maka berkata Uhban bin Saifi al-Ghifari radhiyallahu anhu. Berkata Udaisah binti Uhban bin Saifi al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, telah datang Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kepada ayahku, iaitu Uhban. Fada'ahu, maka Sayyidina Ali telah mengajak Uhban radhiyallahu anhu untuk keluar bersama dengannya, dalam bawah tu gariskan lil qital, untuk berperang. Dan daripada zaman Sayyidina Ali telah bermulanya peperangan sesama umat Islam. Perang Jamal antara Sayyidina Ali dan Ummul Mukminin Aisyah. Perang Siffin adalah di antara Sayyidina Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Maka Sayyidina Ali telah mengajak Uhban untuk turut bersamanya dalam peperangan. Maka telah menjawab Uhban kepada Sayyidina Ali, "Inna khalili, sesungguhnya kekasihku Nabi SAW, wa bana ammika, yang merupakan sepupu kamu wahai khalifah, ahida bermaksud ai ausani, telah berpesan kepadaku, idza ikhtalafan nas, apabila manusia mula bertengkar, an attakhidh, maka hendaklah aku membuat saifan, satu pedang, min khasyab, daripada kayu." Apakah maksud membuat pedang daripada kayu? Kinayatun antarkil qital, jangan melibatkan diri dalam peperangan. Maka itu jawapan dia kepada Sayyidina Ali. Faqad ittakhadtuhu, maka wahai khalifah, aku telah membuat pedang tersebut. Maksudnya aku buat keputusan untuk tak nak terlibat diri dalam peperangan ini. Fa in syi'ta, namun jika engkau berkehendak wahai Sayyidina Ali, kharajtu bihi ma'ak, maka aku akan keluar bersama dengan kamu. Qalat, berkata Udaisah, fatarakahu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tidak memaksa Uhban radhiyallahu anhu untuk keluar bersamanya dalam peperangan. Dan di dalam bab seperti ini ada juga riwayat daripada Muhammad bin Maslamah. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada periwayatan Abdullah bin Ubaid. Riwayat 2202 terus. Daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, sesungguhnya baginda telah bersabda berkenaan tentang fitnah. Sabda Nabi, bila berlakunya fitnah, kasiru, maka patahkanlah, fiha, sewaktu fitnah, kisiyakum, akan busur panah kamu, senjata kamu patahkan. Waqatti'u, putuskanlah oleh kamu, fiha, sewaktu berlakunya fitnah, autarakum, tali busur panah kamu. Walzamu fiha, dan lazimkanlah diri kamu sewaktu berlakunya fitnah, ajwafa buyutikum,
akan rumah kamu. Wa kunu, dan jadilah kamu seperti anak Adam yang bagaimana Sahara, baris yang kedua daripada bawah, iaitu Habil, ketika mana ia hendak dibunuh oleh saudaranya, maka dia pun berkata kepada saudaranya Qabil, la im basatta ilayya yadak, kalaulah kamu ingin untuk membunuhku, ma ana bibasitin yadi ilayka liaqtula, aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuh kamu. Inni akhafullah, kerana aku takutkan Allah, Tuhan semesta alam. Maka sabda Nabi, bila berlakunya fitnah, maka jangan terlibatkan diri di dalam peperangan tersebut. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Abdurrahman bin Sarwan, beliau juga dikenali dengan Abu Qais Al-Audi. Bab yang ke-31 berkenaan tentang tanda-tanda kiamat. Maka lihat kepada Arafah pada baris yang pertama, maka kata para ulama bahasa Arab, al-asyratu adalah jamak kepada syaratun. Syaratun jamaknya adalah asyrat, bermaksud tanda. Kalaulah asyartu ra berbaris ra sukun mati, maka jamaknya adalah syurutun, bermaksud syarat. Maka ini sekadar daripada sudut bahasa. Riwayat 2203, silakan terus. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau telah berkata, uhaddithukum, aku menceritakan kepada kamu sepotong hadis, sami'tuhu min Rasulillah, yang aku telah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuhaddithukum ahadun, tidak menceritakan kepada kamu seorang pun selepas daripadaku bahawa mereka telah mendengarnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis saah, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, ayyurfa'al ilmu, maka akan diangkat ilmu. Bagaimana? Dengan dimatikan orang-orang yang berilmu. Wa yadhharal jahal, dan akan munculnya kejahilan. Amat berleluasa pada waktu itu mereka-mereka yang jahil. Wa yafshu zina, dan akan berleluasanya zina. Manusia tidak lagi malu melakukan zina. Al-'iyadzubillah. Moga Allah pelihara dan jaga setiap kita. Wa yushrabul khamar, dan akan berleluasanya manusia meminum arak. Wa yakthurun nisa, dan akan ramainya wanita. Kata para ulama, kenapa ramainya wanita dan sedikitnya lelaki? Gariskan bawah itu, likathratil fitani wat taqatul, kerana banyaknya peperangan. Maka lelaki-lelaki semua mati dalam peperangan, maka banyaknya wanita, sedikitnya lelaki. Wa yaqillur rijal, sedikitnya lelaki. Bagaimanakah nisbah pada akhir zaman? Hatta yakuna li khamsina imra'ah, sehingga menjadi untuk 50 orang wanita. Qayyimun, penjaganya hanyalah seorang lelaki. Apakah maksud seorang lelaki menjaga 50 wanita? Lihat kepada Sahara, Al-Qayyim bermaksud man yakumu bi amrihinna, penjaga, orang yang menguruskan mereka. Sawa'un kunna mawtu'at lahu aula, sama ada 50 orang itu adalah keluarga dia ataupun tidak, isteri dia ataupun tidak, umum. Maksudnya dia kena menjaga 50 orang. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan ada juga pandangan mengatakan, wala'allahu fi zaman, bahawa satu orang kena menjaga 50 orang wanita. Bermaksud adalah satu orang mempunyai 50 orang isteri. Maksudnya begitu. Dan ini berlaku bila? Pada zaman yang tidak ada lagi seorang pun yang kenal Allah. Tak ada seorang pun. Dan ini betul-betul last, betul-betul akhir zaman. Sebab bila sebelum berlakunya kiamat, Allah akan matikan semua orang beriman. Kita akan baca hadis dan riwayatnya bila tiba pada waktunya. Maka maksud daripada satu orang menjaga 50, maksudnya dia ada 50 orang isteri. Dan pada waktu itu tidak ada seorang pun yang hidup mengamalkan agama. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Musa, Abu Hurairah. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat 2204, silakan. Laju sikit. Maka kata Zubair bin Adi, kami telah masuk bertemu dengan sahabat Nabi Anas bin Malik. Dan kami fasyakauna, telah membuat aduan kepada Anas bin Malik. Manalqa, apa yang kami perolehi, minal Hajjaj, daripada kekejaman Hajjaj. Hajjaj sangat zalim. Maka mereka mengadu kepada sahabat Nabi. Maka kata Anas bin Malik, dan ini yang realiti.
pada kebanyakan waktu. Kata Anas bin Malik, ma min amin, tidaklah berlalunya mana-mana tahun, illa wallazi ba'dah, kecuali tahun selepasnya, syarrun, akan menjadi lebih teruk, minhu, daripada tahun sebelumnya. Dan inilah keadaan yang berlaku hatta talqaw rabbakum, sampailah kamu bertemu dengan Allah. Setiap tahun, setiap masa akan lebih teruk daripada tahun sebelumnya. Kata Anas bin Malik, aku telah mendengar perkara ini daripada Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam. Apakah maksud daripada sabdaan Nabi setiap tahun akan lebih teruk daripada tahun sebelumnya? Maka pandangan yang pertama pada Sahara, kita lihat hadza bi'tibaril aktsaril aghlab. Ini bergantung kepada kebanyakan waktu. Kebiasaannya yang kemudian akan lebih teruk daripada tahun sebelumnya. Banyak orang berharap yang kemudian akan lebih baik daripada sebelumnya, maka pada kebanyakan waktu Nabi dah beri peringatan tahun-tahun yang akan datang pada waktu itu akan jadi lebih teruk daripada tahun sebelumnya. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, kita boleh lihat kepada Qawata. Pada baris yang pertama, Imam Al-Baihaqi telah meriwayatkan dalam Syu'abul Iman daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana baginda Nabi bersabda, riwayat yang lebih kurang sama, la ya'ti'am, tidaklah datang mana-mana waktu kecuali tahun selepasnya akan menjadi lebih buruk, lebih teruk daripada tahun sebelumnya. Qalu, maka para sahabat bertanya, fa innahu ya'ti 'alaina al-'am, maka kadangkala wahai Rasulullah telah datang kepada kami tahun yang mana tahun itu lebih subur tanaman, lebih mewah kehidupan berbanding dengan tahun sebelumnya. Maka sabda Nabi, inni wallahi la a'ni khasbakum, sesungguhnya aku maksudkan bukanlah dengan kewangan, kemewahan ataupun kemurahan rezeki, tetapi yang aku maksudkan adalah zahabul ilmi wal ulama, akan hilangnya pada waktu itu permata-permata ilmu. Daripada setiap tahun akan lebih banyak orang yang baik meninggal dunia, lebih banyak orang yang pada waktu itu berilmu meninggal dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Riwayat yang seterusnya. Terus 2205. Terus daripada hadis ini sebenarnya Imam Tirmizi nak menerangkan akan datang setiap zaman lebih teruk daripada tahun sebelumnya. Daripada hari ke hari semakin teruk, semakin teruk. Sehinggalah waktu yang betul-betul sebelum kiamat, sabda Nabi, tidak akan ada seorang pun yang tahu tentang Allah Allah. Tak ada seorang pun yang ucapkan Allah Allah. Tak ada seorang pun yang beriman yang pada waktu itu ada iman sebesar zarah dalam hati dia. Dan pada waktu itulah akan datangnya kiamat. Maka daripada Anas radhiyallahu ta'ala beliau berkata, baginda Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan berlakunya kiamat hatta, sehinggalah tidak ada lagi yang menyebut fil ardi, di atas seluruh muka bumi, Allah Allah. Lihat kepada Arafah pada baris yang pertama, kata para ulama, inna ruhad dunya, sesungguhnya ruh bagi dunia adalah la ilaha illallah. Fa idza kharaja ruh, bila telah keluarnya ruh dunia, tak ada lagi orang yang menyebut Allah Allah di atas muka bumi, maka akan binasalah dunia. Wa aqulu, berkata sebahagian para ulama, hadis ini menunjukkan bahawa zikir Allah Allah secara mufrad adalah dikira sebagai zikir. Daripada hadis seperti ini, bahawa zikir Allah Allah dikira sebagai zikir. Begitulah apa yang ada di dalam Al-Quran pada surah Al-An'am ayat 91, firman Allah, qul, katakanlah oleh kamu Allah, maka itu dikira sebagai zikir. Katakanlah oleh kamu Allah, qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Berkata Al-Hafiz Ibn Taymiyah, berkata Ibn Taymiyah, innallaha, bahawa zikir Allah secara mufrad bukanlah zikir. Ini pandangan Ibn Taymiyah. Wa ta'awwal, dan beliau pada waktu itu mengeluarkan takwil pada hadis dan riwayat yang ada menyebutkan tentang zikir Allah Allah. Ini yang disebutkan pada kitab Al-Arfus Syadhi. Terus riwayat seterusnya. Betul, belum, sebelumnya. Terus wabila qala hasanah.
Riwayat yang lebih kurang sama, cuma riwayat ini bukanlah marfu'. Kata Imam Tirmizi, riwayat yang tidak marfu' ini lebih sahih daripada riwayat sebelumnya. 2206. Terus, kalau ada sahabat-sahabat yang ingin terjemah, boleh dapatkan daripada Telegram Kuliah Umar Aziz. Terus, daripada Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi SAW telah bersabda, tidak akan berlakunya kiamat sehingga orang yang paling bahagia pada kalangan manusia di dunia pada waktu itu, Luka' ibnu Luka' adalah orang yang paling celaka, anak kepada orang yang paling celaka. Maksudnya apa? Maksudnya kiamat akan berlaku di mana manusia semuanya adalah manusia yang paling jahat, paling teruk, paling celaka, dan pada waktu itu orang yang paling celaka dianggap sebagai orang yang paling bahagia. Bererti kiamat tak akan berlaku selagi mana adanya orang beriman, selagi mana adanya orang yang baik. Kiamat hanya akan berlaku ketika mana dah tinggal hanya manusia yang teruk sahaja. Apakah maksud luka? Ada banyak terjemahannya. Lihat kepada Qawata, ada yang menterjemahkan sebagai al-laim, orang yang paling tercela. Ada yang menterjemahkan pada Arafah, pada baris yang ketiga, La'in ibnu La'in, orang yang paling dilaknat dan anak kepada yang dilaknat. Maksudnya adalah zaman ketika mana kiamat berlaku, maka yang tinggal hanyalah orang-orang yang sangat-sangat teruk, dan orang yang teruk inilah yang akan dianggap sebagai bahagia. Selagi mana adanya orang beriman, tidak akan berlakunya kiamat. Terus, hadis ini adalah hadis yang hasan. Terus, Wabi'ila 2207. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa baginda Nabi SAW telah bersabda, taqi'ul ardu, bumi akan memuntahkan, afladha, isi, kabidiha, dalamnya. Kabid bermaksud pada waktu itu organ dalaman. Maka dia akan muntahkan dalam dia. Apa yang ada dalam bumi, maka bumi akan muntahkan. Apakah yang dimaksudkan dengan muntah? Maka kita boleh lihat kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebentar. Maka maksud daripada Sahara, baris yang terakhir, maka maksud daripada bumi akan muntahkan, majazun anil ikhraj, bumi akan mengeluarkan. Maka bumi akan keluarkan segala kekayaan dia. Dan pada waktu itu begitu banyak kekayaan yang bumi akan keluarkan. Amsal seperti al-ustuwan, tiang-tiang besar yang pada waktu itu merupakan perak dan merupakan emas dan perak. Begitu banyak kekayaan yang ada pada ketika mana sebelum kiamat. Qal, maka Nabi berikan perumpamaan. Fayaji'us sarik, maka datanglah pencuri. Lalu berkata, fi hadza quti'at yadi, disebabkan harta-harta seperti inilah tanganku telah dipotong. Kemudian sabda Nabi, wa yaji'ul qatil, datanglah pembunuh. Lalu dia berkata, fi hadza, kerana harta-harta seperti inilah pada waktu itu aku telah membunuh orang. Wa yaji'u, dan telah datang pada waktu itu al-qati', gariskan bawah dia, orang yang memutuskan hubungan keluarga. Maka dia berkata, fi hadza qata'tu rahimi, kerana harta-harta inilah aku telah memutuskan hubungan keluargaku. Thumma yad'unahu, maka kemudian mereka ini pada waktu itu dipanggil untuk mengambil harta ini. Fala ya'khudhuna minhu syai'a, mereka tak nak ambil. Manusia dah tak nak dah. Terlalu banyak harta bumi melimpah ruah sampai tak ada orang nak ambil. Ini berlaku pada penghujung-penghujung usia dunia sebelum berlakunya kiamat. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada sanad ini. Terus, maka bab ini kita gariskan nombor 2. Apakah dia? Berkenaan tentang tanda bila berlakunya hulul, maksudnya berlakunya al-masah, wajah manusia diubah, wal khasaf, dan manusia bakal ditelan bumi. Bila berlakunya semua ini? Terus,
Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi SAW telah bersabda, "Idza fa'alat," apabila umatku melakukan 15 perkara, halla, maka akan tertimpa biha, dengan sebab kelakuan 15 perkara tadi, al-bala, musibah. Apakah musibah dia? Yang akan disebut pada hujung hadis. Maka apakah 15 dosa besar yang bila umat Nabi buat, maka akan datangnya bala dan azab? Maka qila, ditanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Maka baginda menjawab, idza kanal maghnamu duwala. Yang pertama, idza, apabila, adalah al-maghnam, harta rampasan perang, duwala, diagih-agihkan kepada pihak yang tertentu sahaja. Lihat kepada Sahara, apakah maksud duwala? Fayakunu liqaumin duna qaumin. Bukan dibagi kepada yang berhak, tetapi diagihkan kepada orang-orang yang nak diagihkan sahaja. Yang kedua, wal amanatu maghnama. Amanah-amanah pada waktu itu dianggap seperti harta rampasan perang. Amanah yang disimpan pada waktu itu digunakan tanpa diambil peduli. Yang ketiga, waz zakatu maghrama. Waz zakat, orang yang membayar zakat menganggap zakat itu sebagai bayaran denda. Dia menganggap beban untuk bayar zakat. Dia menganggap menyusahkan untuk bayar zakat. Maka ini adalah yang ketiga. Yang keempat, wa ata'ar rajulu zaujatah. Seseorang lelaki itu mentaati isteri, wa aqqa ummah, dan menyakiti ibunya, menderhaka pada ibu dia. Dia sanggup untuk menderhaka pada ibunya, dan pada waktu itu dia mentaati isterinya. Yang seterusnya, wa barra sadiqah, dia berlaku baik kepada temannya, wa jafa abah, dan berlaku kasar kepada bapa dia. Teman diagungkan dan bapa pada waktu itu dihinakan. Teman dimuliakan, bapa diabaikan. Dan zaman kita pun kita dah mula nampak. Dan janganlah kita jadi seperti ini. Kita abaikan ibu bapa kerana teman-teman. Teman pun sebenarnya bukan selama-lamanya akan bersama dengan kita. Sabda Nabi lagi, warta'fa'atil aswatu fil masajid. Manusia akan mula meninggikan suara di dalam masjid. Yang seterusnya, wa kana za'imul qaumi ardhalahum. Yang dilantik menjadi pemimpin sesuatu kaum adalah orang yang paling hina daripada kalangan mereka. Yang seterusnya, wa ukrimar rajul, seseorang itu dimuliakan makhafata syarrih, hanya kerana ditakuti kejahatannya. Wa syuribatil khumur, arak akan diminum secara berleluasa. Wa lubisal harir, sutera akan dipakai oleh para lelaki. Wa tukhidatil qiyan wal ma'azif, akan disanjung para penyanyi dan juga peralatan nyanyian. Wala'ana akhiru hadhil ummah, orang yang datang kemudian akan berani melaknat orang yang terdahulu. Para sahabat dan sebagainya, mereka berani melaknat orang-orang yang terdahulu. Maka sabda Nabi, bila berlakunya perkara-perkara ini, sabda Nabi, falyartakibu, maka tunggulah, maka hendaklah mereka tunggu, inda zalika, ketika mana dah berlakunya semua perkara ini, rihan hamra, datangnya angin berwarna merah, au khasfan, ataupun pada waktu itu mereka bakal ditelan bumi, au maskhan, ataupun wajah mereka akan diubah. Hadis ini adalah hadis yang gharib. Kami tidak mengetahuinya daripada hadis Ali kecuali daripada sanad ini, dan kami tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan hadis ini daripada Yahya bin Sa'id Al-Ansari kecuali perawi yang bernama Al-Faraj bin Fadalah. Sebahagian para ulama ilmu telah membahaskan berkenaan tentang beliau, iaitu Faraj bin Fadalah, dan mereka telah mendaifkan daripada sudut hafazannya, dan sungguh telah mengambil hadis daripadanya Waqi' dan lebih daripada seorang daripada kalangan para ulama hadis. Riwayat 2209. Terus daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, baginda Nabi SAW bersabda, idza tukhidhal fai'u duwala, apabila harta rampasan diagihkan kepada pihak yang tertentu sahaja, wal amanatu maghnaba, amanah diperlakukan
seperti harta rampasan digunakan sesuka hati, waz-zakatu maghrama, orang yang membayar zakat menganggap itu sebagai satu denda, wa tu'allima, dan ilmu dipelajari, li ghairiddin, bukan kerana tujuan agama, ilmu dipelajari kerana tujuan dunia, wa ata'ar rajul, seseorang mentaati isteri dan menderhaka pada ibunya, wa adna, mendekatkan sahabatnya, wa aqsa ay ab'ada, menjauhkan bapanya, wa zaharatil aswad fil masajid, dan mula meninggi suara menjerit-jerit di dalam masjid, wa sadal qabilah, dan menjadi pemimpin kepada sesuatu kelompok manusia, fasikuhum, yang fasik daripada kalangan mereka, wa kana za'imul qaumi, dan menjadi pemimpin sesuatu kaum pada waktu itu adalah orang yang paling hina daripada kalangan mereka, wa ukrimar rajul, dan dimuliakan seseorang itu hanya kerana takutkan kejahatannya, wa zaharat, dan munculnya al-qainat, penyanyi-penyanyi, wal ma'azif, dan peralatan nyanyian, wa syuribatil khumur, arak diminum secara terbuka, wa la'ana akhiru hadhil ummah awwalaha, dan golongan yang kemudian melaknat golongan yang terdahulu. Maka sabda Nabi, kalaulah berlaku semua ini, maka tunggulah pada waktu itu angin merah, wa zalzalah, gempa bumi, wa khasfan, ditelan oleh bumi, wa mashan, bertukarnya wajah, wa qadfan, dan angin yang melemparkan batu, wa ayatin tataba'u, dan tanda-tanda kiamat yang berturut-turut akan datang, kanidhamin balin, seperti perhiasan yang telah lama, quti'a, yang telah terputus, silkuhu, talinya, fatataba'a, maka jatuh berderai berturut-turut pada waktu itu perhiasan tersebut. Hadis ini adalah hadis yang gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada sanad ini. Riwayat 2210. Terus sabda Nabi SAW, sesungguhnya pada umat ini kelak akan berlakunya khasfun, manusia yang ditelan oleh bumi, wa mashun, berlakunya manusia yang diubah wajah, wa qadfun, dan berlakunya manusia yang bakal dilempar oleh batu-batu yang dibawa oleh angin ataupun hujan. Maka berkata salah seorang daripada kalangan umat Islam, wahai utusan Allah, wa mata dzalika, bilakah akan datangnya azab-azab ini? Sabda Nabi, idza zaharatil qiyan, apabila munculnya penyanyi-penyanyi, wal ma'azif, dan peralatan penyanyian, wa syuribatil khumur, dan berleluasanya orang yang meminum arak. Hadis ini adalah hadis yang gharib, dan diriwayatkan hadis ini daripada A'mash, daripada Abdurrahman bin Sabit, daripada Nabi secara mursal. Bab yang ke-33 menerangkan bahawa diutuskan Nabi, maka pada waktu itu sebenarnya kiamat dah dekat. Maka para ulama meletakkan Nabi diutuskan sebagai salah satu daripada tanda-tanda kiamat yang kecil. Maka berkenaan tentang sabda Nabi, aku diutuskan dalam keadaan aku dan kiamat seperti dua jari ini. Sangat dekat antara Nabi dan kiamat. Terus riwayat 2211. Maka sabda Nabi SAW, bu'ithtu, aku diutuskan fi nafasis sa'ah, pada waktu yang sama dengan kiamat. Maksudnya Nabi SAW dengan kiamat tu sangat-sangat dekat waktu Nabi. Fasabaqtuha, maka aku telah mendahului kiamat, kama, seperti mana, sabaqat, mendahului jari ini dengan jari ini. Nak gambarkan dekatnya. Dekatnya Nabi dengan kiamat seperti mana pada waktu itu sepatutnya terjadi serentak, sangat dekat. Seperti mana dua jari ini. Maka Nabi menunjukkan dua jari baginda, jari telunjuk dan juga jari tengah. Maka lihat kepada qawata pada baris yang pertama, maksudnya adalah aku telah diutuskan, sabda Nabi, wa qad hana, dalam keadaan sangat dekat dengan waktu kiamat. Kecuali Allah telah melewatkan kiamat itu sedikit, maka Allah telah mengutuskan Nabi SAW terlebih dahulu. Maka sabdaan Nabi ini nak menggambarkan sebenarnya kiamat itu sangat-sangat dekat.
walaupun dah berlalu lebih daripada 1000 tahun lebih daripada semenjak Nabi diutuskan, tetapi sebenarnya kiamat itu sangat-sangat dekat. Terus riwayat 2212, teruskan. Sabda Nabi SAW, hadis riwayat Anas bin Malik, aku telah diutuskan, wasa'atu, dan kiamat, kahataini, seperti dua jari ini. Pada waktu itu dekatnya Nabi dengan kiamat. Wa asyara, dan Abu Daud pada waktu itu mengisyaratkan perawi, bisababah, dengan jari telunjuk, wal wusta, dan juga jari tengah. Fama fadlu, maka tidak ada kelebihan salah satu daripada keduanya di atas yang lain. Pada waktu itu sangat dekat. Nak menceritakan tentang jari telunjuk Nabi, maka lihat kepada Qawata pada baris yang ketiga. Maka berkata Al-Hakim At-Tirmidzi dalam kitab An-Nawadirul Usul, ruwiyah, telah diriwayatkan untuk kami berkenaan tentang jari Nabi SAW, bahawa jari telunjuk Nabi adalah lebih panjang daripada jari tengah. Wal wusta, dan jari tengah Nabi lebih pendek daripada jari telunjuk. Kemudian barulah jari-jari yang lain. Summastadalla, kemudian beliau menjadikan dalil dengan riwayat yang telah dikeluarkan daripada hadis Maimunah binti Kurdum radhiyallahu anha. Beliau berkata, aku telah keluar pada haji Al-Wida' bersama dengan Nabi SAW. Maka aku telah melihat Nabi SAW berada di atas tunggangan baginda. Wasa'alahu abi, dan ayahku sedang bertanya kepada Nabi beberapa perkara. Falaqad ra'aituni, maka Nabi telah melihat aku. Falaqad ra'aituni ata'ajjab, maka sesungguhnya aku telah melihat diriku berada dalam kehairanan, dan pada waktu itu aku masih kanak-kanak. Min tuli usbu'ih, dengan panjangnya jari telunjuk Nabi, yang pada waktu itu selepas daripada ibu jari berbanding jari yang lain. Maka jari telunjuk Nabi lebih panjang daripada jari yang lain. Maka disebutkan perkara itu kepada Abdullah bin Hasan. Maka Abdullah bin Hasan pada waktu itu membenarkan. Maka ini berkenaan tentang jari telunjuk Nabi. Bab yang ke-34 berkenaan tentang Nabi bersabda, tinggalkanlah, janganlah mengganggu orang-orang Turki. Cumanya orang-orang Turki yang dimaksudkan dalam hadis adalah lebih luas daripada negeri Turki yang berada pada zaman kita. Bangsa mereka adalah bangsa yang besar, bangsa yang luas. Terus, maka pada Arafah pada baris yang pertama, sebenarnya dalam hadis ini nahyun, adanya larangan daripada berperang menentang orang Turki dan mengganggu mereka. Maka dalam hadis Nabi bersabda, watrukut turka, tinggalkanlah orang-orang Turki selagi mana mereka tidak mengganggu kamu. Terus, sabda Nabi SAW, apa sabda Nabi SAW? Tidak berlakunya kiamat sehingga kamu akan berperang dengan satu kaum, ni'aluhum, kasut dan selipar mereka, asy'aru, diperbuat daripada rambut. Apakah maksud kasut mereka diperbuat daripada rambut? Ada beberapa makna. Makna yang pertama kita boleh lihat pada Sahara, maksudnya adalah bahawa kasut-kasut mereka, selipar-selipar mereka diperbuat daripada rambut yang telah disimpulkan. Wakilah, makna yang kedua adalah pada waktu itu rambut mereka begitu panjang sehingga hujung rambut pada waktu itu menyentuh kaki mereka. Maka ini adalah dua makna. Bermaksud dengan apakah yang dimaksud rambut, selipar ataupun terompah dan kasut mereka diperbuat daripada rambut. Dan tidak akan berlakunya kiamat sehingga kamu perlu berperang menentang satu kaum yang mana wajah mereka adalah seperti perisai yang bulat dan lepeh. Al-Majan bermaksud perisai yang gambaran daripada bulat dan lepeh. Al-Mutrakah memberi gambaran berkenaan tentang kathratul laham, pada waktu itu banyaknya daging pada wajah mereka. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Bakar As-Siddiq, Buraidah, Abu Sa'id, Ammar bin Taghlib dan Muawiyah radhiyallahu anhum. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-35 berkenaan tentang apabila binasanya Kisra, maka tidak akan ada lagi Kisra yang lain. 2214. Terus,
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza halaka apabila telah binasanya Kisra. Kisra bermaksud Raja Iran pada zaman tersebut, satu kuasa besar yang dominan untuk waktu yang lama. Maka sabda Nabi, bila binasanya Kisra, tidak ada lagi Kisra selepasnya. Dan apabila binasanya Kaisar, maka tidak ada lagi Kaisar selepasnya. Maka kenapakah Nabi menyebut hadis ini? Lihat kepada Sahara baris yang pertama. Kata para ulama, maksud daripada hadis ini adalah ketika mana orang Quraisy adalah bangsa berniaga yang sangat banyak berniaga, dan mereka berniaga pada waktu itu di Syam yang berada di bawah pemerintahan Kaisar, dan Iraq yang berada di bawah pemerintahan Farsi. Falamma aslamu, bila orang Quraisy masuk Islam, maka mereka takut akan terputusnya pada waktu itu perniagaan mereka ke Syam dan Iraq. Maka Nabi memberi khabar gembira kepada orang Quraisy. Nabi bersabda akan binasanya Kisra dan tidak ada lagi yang menggantikan mereka. Akan binasanya Kaisar dan tidak akan ada lagi yang membinasakan mereka. Maka sabda Nabi, demi zat yang nyawaku berada di dalam genggamannya, latunfaqanna, pasti dan pasti kamu akan membelanjakan kunuzuhuma, harta-harta daripada Kisra dan Farsi pada jalan Allah. Dan ini berlaku pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bab yang ke-36 berkenaan tentang tidak berlakunya kiamat kecuali keluarnya api daripada arah Hijaz. Terus daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi SAW telah bersabda, satakhruju nar, antara tanda kiamat akan keluarnya api yang besar. Api yang besar. Dan kita dah baca dah hadis ini pada petang tadi. Akan keluarnya api yang besar daripada Hadramaut, satu negeri di Yaman, ataupun daripada arah laut Hadramaut sebelum hari kiamat. Dan api ini akan melakukan apa? Tahsyurun nas, akan mengumpulkan manusia. Mengumpulkan manusia ke mana? Ke arah Syam, kerana di situlah manusia akan dimahsyarkan. Qalu, maka mereka berkata, wahai utusan Allah, fama ta'muruna, apakah yang dikau perintahkan kepada kami bila munculnya tanda-tanda besar kiamat? Sabda Nabi, alaikum bisyam, lazimkanlah diri kamu untuk berada di Syam. Syam adalah tempat yang patut berada ketika mana dekatnya kiamat. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Huzaifah bin Asid, Anas, Abu Hurairah, Abu Dzar radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih gharib daripada periwayatan Abdullah bin Umar. Bab yang ke-37, sabda Nabi, tidak akan berlakunya kiamat sehingga munculnya pendusta-pendusta besar. Dan kemuncak kepada pendusta-pendusta ini adalah munculnya Dajjal sebagai ketua mereka. Terus 2216. Terus sabda Nabi SAW, tidak akan berlakunya kiamat sehingga muncul yanba'ith, muncul ataupun keluar kadzabun, pendusta-pendusta besar, dajjalun, yang merupakan perangai seperti Dajjal, pendusta besar. Qaribun min thalasin, jumlah mereka hampir 30. Kulluhum, setiap daripada mereka mendakwa mereka adalah utusan Allah. Ini semua Dajjal, kadzab, pendusta besar. Lihat kepada Sahara pada baris yang ketiga, semua mereka akan mendakwa tentang kenabian. Wa qad wujida, dan sebahagian besar daripada mereka telah didapati pada zaman yang lalu, dan Allah telah membinasakan mereka. Dan akan munculnya Dajjal yang paling besar, ketua mereka. Dan ketika mana Dajjal ini keluar, maka pada waktu itu dia akan mendakwa dia adalah Tuhan. Wa bihi faraqad dajjalin, dan inilah yang membezakan Dajjal yang paling besar dengan Dajjal yang lain. Masing-masing mengaku sebagai Nabi, yang ini mengaku sebagai Tuhan. Terus
Daripada Thauban maula Rasulullah SAW, beliau berkata, baginda Nabi SAW telah bersabda, tidak akan berlakunya kiamat sehingga bersatu beberapa kabilah daripada umatku dengan orang musyrik. Pada waktu itu sebahagian orang Islam akan bergabung dengan orang musyrik. Wa hatta ya'budul awthan, dan akan ada orang Islam yang pada waktu itu murtad dan menyembah berhala. Sabda Nabi SAW, dan sesungguhnya akan ada daripada kalangan umatku 30 orang pendusta besar. Kulluhum, setiap daripada mereka mendakwa mereka adalah Nabi. Padahal ana khatamun nabiyyin, akulah penutup segala Nabi. Tidak ada lagi Nabi selepasku. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Bab yang ke-38, dan kata para ulama ini telah berlaku bahawa daripada kabilah Thaqif akan munculnya seorang pendusta dan seorang pembinasa. Mubir, seorang pembinasa. 218. Terus apakah mubir? Lihat kepada Sahara pada baris yang terakhir. Ay muhlik yusrifu fi ihlakin nas, orang yang melampau-lampau dalam membinasakan manusia. Riwayat 2218, silakan. Sabda Nabi SAW, daripada Banu Thaqif, satu kabilah yang berasal di Taif, akan munculnya pendusta, wa mubir, dan pembinasa. Kata para ulama, kedua-dua ini telah keluar. Maka apakah Thaqif? Kita baca dulu pada Arafah, satu kabilah daripada kabilah Taif. Yang dimaksudkan dengan mubir adalah Hajjaj bin Yusuf. Nanti kita akan baca. Yang dimaksudkan dengan kazab adalah Mukhtar bin Abi Ubaid. Dan adik kepada dan saudara perempuan kepada Mukhtar adalah isteri kepada Abdullah bin Umar, iaitu Safiyah binti Abi Ubaid. Dan Imam Ahmad bin Hanbal berkata Hajjaj adalah seorang yang kafir. Terus bila qala hadatsana Terus wa yuqalu, maka kata para ulama, siapakah pendusta? Maka dikatakan beliau adalah Mukhtar bin Abi Ubaid. Siapa Mukhtar ni? Beliau hidup sezaman dengan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Lihat kepada Sahara pada baris yang pertama, Mukhtar bin Abi Ubaid bin Mas'ud Al-Thaqafi. Minta maaf. Okey. Maka Mukhtar bin Abi Ubaid adalah ayahnya termasuk daripada kalangan sahabat Nabi SAW yang besar. Sementara Mukhtar telah dilahirkan sewaktu Nabi SAW masih hidup, namun beliau bukanlah sahabat dan tidak pernah melihat Nabi SAW. Pada awalnya, Mukhtar bin Abi Ubaid, kata para ulama, masyhuran bil fadli wal alim, wal ilm. Beliau seorang yang sangat banyak ilmu dan seorang yang baik. Wa kana minhum bi khilafi ma yubtinuhu ila, dan beliau pada waktu itu menzahirkan perkara yang berbeza daripada dalamnya. Sehinggalah ketika mana beliau membuat keputusan untuk berpisah daripada Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair pernah jadi khalifah, maka dia menjadi penentang kepada Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Wa talabal imarah, dan dia mula meminta jawatan daripada Abdullah bin Zubair. Wa raghiba fid dunya, dan dia mula tamak dengan dunia. Wa azhara ma kana yubtunu minal fasad, dan beliau mula menzahirkan perkara-perkara buruk yang selama ini beliau sembunyikan daripada akidah, daripada ketamakan dan sebagainya. Walam yazal kadzalika, dan beginilah sifat beliau sehinggalah akhirnya beliau telah dibunuh pada pemerintahan Mus'ab bin Zubair di bumi Kufah. Maka ini Mukhtar bin Abi Ubaid, daripada seorang yang banyak ilmu, kerana tamakkan dunia menjadi orang yang pada waktu itu pendusta besar sabda Nabi SAW. Maka kata Imam Al-Tirmizi, siapakah Al-Kadzab daripada Banu Thaqif? Beliau adalah Mukhtar bin Abi Ubaid.
Siapakah pembinasa dahsyat? Maka itulah Hajjaj bin Yusuf. Wabi ilaihi qala hadatsana Abu Daud Sulaiman ibn Sa'd al-Balkhi qala hadatsana An-Nadr ibn Shumail an Hisham ibn Hassan qala ahsaw para ulama telah mengira jumlah yang telah dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf sabran dalam bentuk mereka yang telah ditahan, maka jumlahnya adalah 120,000 orang. Itu orang yang Hajjaj bin Yusuf bunuh, disuruh tangkap dan dia bunuh 120,000 orang. Sangat kejam. Bukan tak termasuk orang yang dibunuh dalam medan peperangan. Itu tidak terhingga. Maka lihat kepada Syekhah. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka jumlah yang telah dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf adalah 120,000 orang. Wa ammal ladzina qutilu, adapun orang yang telah dibunuh ketika mana dalam peperangan, jumlah mereka tidak terkira. Fallahu a'lamu bi ta'dadihim. Kebanyakan orang yang Hajjaj bin Yusuf bunuh adalah orang yang baik, bahkan termasuk orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan orang yang beliau bunuh ada daripada kalangan para sahabat. Antara para sahabat yang dibunuh oleh Hajjaj adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan antara yang pada waktu itu beliau bunuh daripada kalangan para tabi'in yang besar adalah Sa'id bin Jubair. Falamma qatalah, apabila Hajjaj telah bunuh Sa'id bin Jubair, maka beliau tidak lagi mampu membunuh sesiapa pun selepas daripada itu sampailah beliau mati. Bahkan ada kisahnya yang mana terkenal bagaimana adanya temu bual perbicara antara Hajjaj bin Yusuf dengan Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu. Terus berkenaan tentang kurun yang ketiga, ada fadilat dan kelebihan tentang kurun yang ketiga. Terus 2219. Terus sabda Nabi, sebaik-baik kurun adalah sebaik-baik manusia ada pada kurunku, kemudian pada golongan yang selepas mereka, kemudian pada golongan yang selepas mereka, kemudian akan datang selepas daripada itu qaumun, sekelompok manusia, yatasammanun. Apakah maksud yatasammanun? Maka lihat kepada Sahara, ay yatakatharuna bima laysa fihim, mereka suka menzahirkan apa yang mereka tidak ada, wa yuhibbuna saman, dan mereka menyukai badan yang berisi. Maksudnya pada zaman tersebut banyak orang yang berisi. Yu'tuna syahadah, mereka memberikan penyaksian sebelum daripada diminta. Maksudnya pada waktu itu berleluasa penyaksian palsu. Beginilah yang telah diriwayatkan oleh Muhammad bin Fudail hadis ini daripada Amash, daripada Ali bin Mudrid, daripada Hilal bin Yasaf, dan telah meriwayatkan lebih daripada seorang daripada para hufaz daripada Amash, daripada Hilal bin Yasaf, dan mereka tidak meriwayatkan padanya daripada Ali bin Mudrid. Terus laju sikit. Dan hadis ini telah diriwayatkan daripada sanad yang berbeza, kata Imam Tirmizi, daripada Imran bin Husain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam 2220. Terus kata Imran bin Husain, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebaik-baik umatku adalah mereka yang berada pada zaman aku diutuskan, iaitu zaman para sahabat, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma alladhina yaluna, kemudian pada zaman selepas daripada mereka, iaitu pada zaman para sahabat selepas kewafatan Nabi. Wala a'lamu, kata perawi, aku tidak mengetahui adakah disebut kurun yang ketiga ataupun tidak. Summa yansha'u, kemudian akan muncullah sekelompok manusia, yashhadun, yang mereka suka memberi penyaksian dalam keadaan mereka tidak diminta, wa yahunun, dan mereka mengkhianati, wala yu'tamanun, dan mereka ini tidak boleh dipercayai, wa yafshu fihi saman, dan berleluasa pada zaman tersebut as-saman, golongan yang gemuk, golongan yang berisi.
Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Maksud daripada berleluasa golongan yang gemuk, maka pada waktu itu mereka makan melebihi kadarnya, dan pada waktu itu mereka makan dengan begitu mewah, dan ini kita nampak banyak pada zaman kita. Bab yang ke-40 berkenaan tentang para khalifah dan para pemimpin. Lihat kepada Arafah, maka kata para ulama, dalam hadis ini ada disebutkan tentang 12 orang pemimpin, 12 orang khalifah. Maka ada pandangan pertama, humul khulafaul arba'ah, maka 12 orang ini adalah 4 khalifah. Kemudian Hasan 5, Umar bin Abdul Aziz 6, Muawiyah bin Abi Sufyan 7. Kemudian Al-Mahdi ini bukan Imam Mahdi, tapi salah satu khalifah Banu Abbasiyah yang adil. Al-Mahdi, Al-Musta'sim, dan juga pada waktu itu beberapa orang yang lain. Kemudian kata para ulama, la ma za'amal mutasyayyi'un, bukanlah maksud 12 orang khalifah di sini adalah seperti yang didakwa oleh orang-orang Syiah, bahawa ini yang dimaksudkan adalah 12 orang imam mereka yang mereka percaya. Kemudian pandangan yang lain berkenaan tentang 12 orang khalifah, maka pada Sahara, pada baris yang pertama, fihi aqwal, ada beberapa pendapat. Pendapat yang kedua, annahu isyaratun ila man ba'di sahabah min khulafa'i Bani Umayyah. Yang dimaksudkan dengan 12 orang ini adalah 12 orang pemimpin daripada kalangan Banu Umayyah. Bukanlah pada waktu itu nak memuji mereka, walaysa 'alal madah bal 'ala istiqamati sultanah, tetapi gambaran bagaimana stabilnya pemerintahan mereka. Dan mereka ini adalah Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Kemudian pergi baris yang ketiga, kemudian adalah Abdul Malik bin Marwan. Kemudian Abdul Malik bin Marwan ini ayah mertua Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Walid bin Yazid, Yazid bin Walid bin Abdul Malik, kemudian Ibrahim bin Walid, dan kemudian Marwan bin Muhammad. Kemudian berpindahlah pemerintahan kepada Banu Abbasiyah. Ini pandangan pertama, raja-raja daripada pemimpin daripada Banu Umayyah yang dimaksudkan dalam hadis ini. Ada juga yang berpandangan maksud daripada ini adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, adalah pemimpin-pemimpin daripada Banu Abbasiyah yang beliau terangkan di situ. Kemudian ada juga pandangan baris bawah dia yang dimaksudkan dengan 12 ini adalah 12 orang pemimpin yang akan berterusan ada daripada zaman ke zaman sehingga hari kiamat, dan tidak diketahui siapakah mereka dengan pasti. Maka ini berkenaan tentang 12 orang pemimpin yang Nabi sabdakan. 2221 terus. Sabda Nabi SAW, selepas daripada kewafatanku akan ada 12 orang pemimpin. Kemudian sabda Nabi, summa takallama, kemudian Nabi, kata perawi, kemudian Nabi bersabda dengan sesuatu yang pada awalnya aku tidak faham. Maka aku telah bertanya dengan orang yang sebelahku, apa yang Nabi sabdakan? Qala, maka Nabi bersabda, kulluhum min Quraisy, ke-12 orang pemimpin ini semua daripada kabilah Quraisy. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan sungguh wa qad ruwiya terus. Terus Nabi ilaihi qala hadatsana. Terus baca lagi. Terus yustaghrabu. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Terus dua. Maka berkata Ziyad bin Qusayb al-Adawi, aku duduk bersama dengan Abu Bakrah, sahabat Nabi, nama penuhnya Nufai bin Harith radhiyallahu anhu, di bawah mimbar Ibni Amir, gubernur pada waktu itu. Wa huwa yaktub, dan Ibnu Amir sedang berkhutbah, dan beliau memakai thiyabun riqaq,
pakaian yang nipis. Maka ada yang mengatakan pakaian yang nipis ini adalah sutera dan itu adalah haram. Ada yang mengatakan pakaian yang nipis adalah kebiasaan yang dipakai oleh orang-orang yang sombong pada zaman tersebut. Maka berkata pada waktu itu Abu Bilal, unzuru, lihatlah kamu kepada ketua kita, kepada amir dan gubernur kita yang memakai pakaian orang-orang fasik. Maka berkata Abu Bakrah sahabat Nabi, uskut, diamlah kamu. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menghina pemimpin yang dilantik oleh Allah di atas muka bumi, sebenarnya dia sedang menghina Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Bab yang ke-41 berkenaan tentang al-khilafah. Terus maka Safinah ini adalah maula Rasulullah. Safinah bermaksud kapal. Maka beliau dipanggil kapal kerana beliau boleh membawa muatan yang sangat banyak ketika mana bermusafir. Seolah-olah kapal yang boleh banyak membawa muatan yang banyak. Namanya adalah Mahran dan kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman Mahran yang dikenali dengan Safinah. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, khilafah pada umatku hanyalah selama 30 tahun. Para khalifah itu hanya selama 30 tahun. Apakah yang dimaksud khalifah hanya selama 30 tahun? Lihat kepada Sahara pada baris yang pertama, al-khilafatul mardiyah, khalifah-khalifah yang diredai, yang pada waktu itu membenarkan Islam dan mengamalkan Islam dan berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Lihat pula kepada Arafah pada baris yang pertama, maka siapakah khalifah-khalifah ini? Maka itulah pemerintahan Abu Bakar, Thintani ma'a ba'dil ashhur, 2 tahun setengah. Pemerintahan Umar bin Khattab, 10 tahun beberapa bulan. Pemerintahan Uthman bin Affan, 12 tahun. Pemerintahan Ali Amirul Mukminin, 4 tahun. Dan pemerintahan Hasan, cucu Nabi SAW, beberapa bulan yang menggenapkan 30 tahun. Kemudian selepas daripada 30 tahun khalifah, maka sabda Nabi SAW yang tinggal adalah raja selepas daripada itu. Kemudian berkata kepadaku Safinah, amsik, kiralah, hitunglah. Amsik bermaksud lihat kepada Sahara, ay udbud al-hisab aqidan asabi. Kiralah betul-betul dengan menggunakan jari kamu. Maka kata Safinah, kiralah berapa pemerintahan Abu Bakar. Kemudian beliau berkata, kiralah berapakah pemerintahan Umar, pemerintahan Uthman. Kemudian beliau berkata, kiralah berapakah pemerintahan Ali. Maka kami telah mendapati jumlahnya adalah 30 tahun. Berkata Sa'id, maka aku telah berkata kepadanya, sesungguhnya Banu Umayyah mendakwa mereka pun termasuk di dalam khilafah yang Nabi sebutkan. Qal, maka berkata Safinah, maula Rasulullah, kadzabu, mereka berdusta. Mereka telah berdusta Banu Zarqa. Siapakah Banu Zarqa? Anak-anak kepada Az-Zarqa. Siapakah Az-Zarqa? Lihat kepada Arafah pada baris yang terakhir, seorang wanita yang merupakan moyang mereka. Maka kata Safinah, telah berdusta anak-anak Zarqa. Bahkan mereka adalah raja-raja daripada seburuk-buruk raja. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Umar Ali. Mereka berdua berkata, tidak berpesan Nabi SAW berkenaan tentang khilafah sedikit pun. Maksudnya Nabi tak ada lantik bahawa Sayyidina Ali adalah khalifah dan sebagainya. Riwayat 2224, teruskan. Maka Umar bin Khattab pernah ditanya, lawis takhlafta, kenapa tuan tidak melantik pengganti? Macam Abu Bakar melantik pengganti. Maka kenapa tuan tidak melantik pengganti? Maka beliau menjawab, jika aku melantik pengganti, maka Abu Bakar telah melakukannya. Wa illam astakhlif, dan jika aku tidak melantik penggantiku, maka Nabi SAW pun tidak melantik pengganti. Maka kata Nawawi, maksud daripada ungkapan Umar adalah bahawa seseorang khalifah itu boleh melakukan kedua-duanya, melantik pengganti pun boleh dan tidak melantik pengganti pun boleh. Terus riwayat 224 riwayat 225 berkenaan tentang kebanyakan semua khalifah sepatutnya daripada kalangan Quraisy sampai hari kiamat
Al-a'immatu min Quraisy. Para khalifah mestilah daripada kalangan Quraisy. Terus 225. Maka berkata Abdullah bin Abil Huzail, ada beberapa orang daripada kabilah Rabi'ah telah duduk bersama dengan Amr ibnu Al-As, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka salah seorang daripada kabilah Bakar bin Wa'il telah berkata, la tantahiyanna, hendaklah berhenti Quraisy, pemimpin-pemimpin Quraisy daripada melakukan perkara yang tak elok. Sebab itu lihat kepada Sahara, ay minal fiski wal isyan, daripada melakukan perkara yang tak elok. Au kalaulah mereka tidak berhenti, la yaj'alanna Allah, maka pasti Allah akan menjadikan hadzal amra, pemerintahan ini, fi jumhurin, pada kelompok Arab yang lain selain mereka. Maka Amr ibn Al-As bila dengar kata-kata ini, Amr ibn Al-As menjawab, kadzabta, engkau berdusta. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, Quraisy adalah pemimpin manusia fil khairi, pada zaman kebaikan, wasyar, dan zaman keburukan, ila yaumil qiyamah, sampai ke hari kiamat. Yang selayaknya menjadi pemimpin adalah orang-orang Quraisy. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud dan Jabir radhiyallahu taala anhum. 226. Terus kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la yadhhabul lailu wan nahar, tidaklah berhentinya siang dan malam. Maksudnya tidaklah berlakunya kiamat sehingga akan menjadi pemimpin salah seorang daripada kalangan hamba yang dikenali sebagai Jahjah. Maka hamba akan menjadi pemimpin, akan menjadi khalifah, dan ini adalah di antara tanda-tanda kiamat. Bab yang ke-43 berkenaan tentang pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin yang menyesatkan. Terus 227. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya aku khawatirkan ke atas umatku pemimpin yang menyesatkan, mudillin, yang menyesatkan. Dahlah dia sesat, menyesatkan orang lain. Maka sabda Nabi SAW lagi, la tazalu ta'ifatun, namun akan ada satu kelompok daripada umatku yang sabitin, tambah di sabitin, yang mana mereka ini kukuh di atas kebenaran, zahirin, mereka akan mengalahkan musuh-musuh, la yadurruhum, tidak mendatangkan mudarat kepada mereka sesiapa yang ingin untuk menghina mereka, sehingga datangnya pada waktu itu keputusan Allah, perintah Allah. Berkenaan tentang Imam Mahdi, kita akan sambung nanti pukul 2 balik insya-Allah. Kita rehat 20 minit, kita sambung pukul 2. Terima kasih semua, jumpa lagi insya-Allah.